السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abil Abbas Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarr. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقري وراء حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟ أخذتم بالتصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، hadis sahih muttafaqun alaih.
daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW telah disampaikan kepada dia satu berita tentang Bani Amru bin Auf yang katanya bergaduh. Ini cerita zaman Nabi. Bani Amru bin Auf ini sudah jadi gaduh sama-sama. Cerita orang Islam gaduh ini cerita lama. Raya korban, Amerika korban Saddam Hussein, kan? Lepas dia korban Saddam Hussein, puak Sunni dengan puak Syiah pula bergaduh, berbunuh. So, ujung cerita, Amerika dapat apa dia mau. Dia mau Saddam Hussein mati pun dia dapat. Dia mau orang Islam yang Iraq bergaduh pun dia dapat. Orang Islam dapat apa? Orang Islam menang bersorak. Menang bersorak. Benda ni berlaku daripada zaman dulu. Zaman Nabi SAW, orang Islam telah diperalatkan, orang Islam telah dipermainkan oleh orang munafik. Cukup setakat golongan kufar menjadi musuh kepada orang Islam pada zaman itu, cukup dah. Tapi tak cukup dengan itu, munafik pula ada lagi. Munafik pula mengapi-apikan sama-sama orang Islam, yang sesudahannya orang Islam bergaduh menang kepada musuh Islam. Benda yang sama, dia berulang, lagi tak mai kiamat, lagi itu benda ni nanti jadi. Kalau kita tak beringat, kalau kita tak ambil ingat, sampai bila-bila pun kita bergaduh sama kita. Sampai berita kepada Nabi SAW, kata Bani Amru bin Auf ini sudah jadi gaduh sama-sama dia. Maka Nabi SAW sebagai satu orang pemimpin, bukan sahaja Nabi, bahkan Nabi ini pemimpin kepada umat pada zaman itu dan kepada zaman kita hari ini. Nabi Muhammad SAW bila dia dengar cerita kata orang Islam bergaduh, dia tak boleh lepas dia. Nabi SAW terus pergi ke tempat yang dikatakan bergaduh ni, yang kata Bani Amru. Nabi pergi ke sana. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi pergi dengan tujuan nak mendamaikan, tak jadi bergaduh. Nabi macam tu. Kita hari ni pun kena macam tu. Kalau kita sama kita ni dengar ada jadi selisih faham, jadi bertelingkah dan sebagainya, bukan kita pergi masuk mana-mana pihak nak jadi gaduh. Kita ni kena pergi sebagai ejen yang mendamaikan orang yang bergaduh. Pergi jumpa kelompok ni, ajak dia jadi baik. Pergi jumpa kelompok ni, ajak dia jadi baik. Bukan kita pergi masuk geng ni, sama-sama pergi sambung geng satu lagi, sedangkan dua-dua pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW terus pergi ke tempat Bani Amru ni. Nabi cuba untuk nak mendamaikan mereka. Fihi unasin ma'. Sama dengan Nabi SAW ada beberapa orang sahabat ikut sekali. Fahubita Rasulullah SAW wahana bis-salah. Nabi pergi, Nabi bersembang dengan kelompok yang bergaduh ni. Akhirnya mereka pun setuju untuk berdamai. Oleh kerana Nabi dah berjaya mendamaikan nak bergaduh ni, dia buat makan dekat Nabi kerana nak meraihkan hari perdamaian mereka ni. Maka Nabi SAW ni disebut dalam hadis ni, dia kata fahubita Rasulullah SAW. Nabi tertahan di situ. Masa sudah lebih di situ. Dah selesai ajak makan pula. Dah ajak makan nak kena sembang sikit pula. Dia tahu. Jadi kita main mengajar ni lah. Habis mengajar tadi ada sesi tobiam, ada sesi apa macam-macam. Ambil masa sikit lagi. Lepas sesi tobiam ada sesi sembang-sembang pula. Ambil masa sikit lagi. Sampai orang berdoa. Nabi SAW pun dah pergi dekat kelompok yang bergaduh ni. Nabi dah boleh settle masalah mereka, selesaikan masalah mereka. Mereka buat makan, Nabi tunggu, Nabi makan sama dengan mereka. Sehinggalah, kata dia, sehinggalah wahanatis salat, masuk waktu sembahyang.
Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bilal sebagai tugas dia nak kena azan bila masuk waktu, duk tunggu tak nampak Nabi balik, duk tunggu tak nampak Nabi balik, maka Bilal pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Bilal dijumpa Sayyidina Abu Bakar sebagai orang kanan Nabi. Dia kata ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia kata Nabi tak nampak balik lagi. Wahalatil salat, sedangkan waktu sembahyang tak masuk. Fahallaka anta umman nas. Bilal kata, mau tak mau Tuan imamkan sembahyang kita. Sudah tunggu Nabi tak nampak main, dan kita tak tahu Nabi nak main bila. Lah kita sembahyang dululah. Mau tak mau Tuan imamkan sembahyang kita yang doa ada ni. Faqala Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata na'am in syi'ta. Abu Bakar kata okey, tak ada masalah, in syi'ta, kalau hampa mau. Jadi imam ni pun nak kena dapat repot daripada makmum. Bukan kata orang cuci kita dapat naik terus, dia bukan macam tu. Dia kenal kita ni mendapat reward daripada majoriti makmum. Setara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berat. Setara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila Bilal nak kata dekat dia, Tuan nak jadi imam kerana Nabi tak nampak balik lagi, Abu Bakar kata na'am in syi'ta. Boleh, dia kata aku boleh jadi imam kalau engkau mau. Fa'aqama Bilal. Bilal pun tak cakap banyak, terus iqamah. Wa taqaddama Abu Bakr. Abu Bakar pun dah Bilal iqamah, dia ke depan nak jadi imam. Wa kabbara an-nas. Sayyidina Abu Bakar pun takbir, Allahu akbar, wa kabbara an-nas. Ada belakang pun pakai takbir, ikut Abu Bakar jadi imam. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف. Tengah duduk semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Nabi sampai tengah baru semayang, baru takbir Allahu akbar, Nabi sampai. Yamshi fi as-sufuf, Nabi berjalan buat tepi-tepi saf tu, Nabi duduk depan. Hatta qama fi as-saf, bila sampai saf depan sekali Nabi berdiri dan Nabi semayang. Fa'akhadha an-nasu fi at-tasfir. Bila Nabi sampai aja di saf depan tu, Nabi baru nak semayang. Baru nak semayang, makmum ni sudah nampak Nabi ada. Ini zaman awal Islam. Kalau Nabi ada, Nabi lah kena jadi imam. Bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai, fa'akhadha an-nasu fi at-tasfir, maka makmum ada ni pakai tepuk. Nak beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar kata Nabi dah mai. Sedangkan Abu Bakar sudah start sembahyang. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengar orang bertepuk belakang ni, tapi dia tak balik tengok kan, pasal dia tengah sembahyang. Falamma aktsara an-nas iltafata. Bila makin ramai pakai tepuk. Tadi sihat Nabi main duduk tepi dia sedang, dia tepuk ni. Kawan hatu ni gelin sikit, Nabi sampai tepuk sama, dia pakai tepuk di belakang. Iltafata, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun balik tengok sikit. Balik sikit apa hal dia pakai tepuk. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelin sikit, nampak Nabi duduk ada wujud. Allah, itu ceritanya. Fa'asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok Abu Bakar gelin, nampak dia, fa'asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat isyarat, buat signal dekat Sayyidina Abu Bakar. Maksud dia apa? Allah dia kata carry on. Jalan terus.
Terlalu kira dah aku main gawat ke hang dah main dah carry on. Kalau sebut nak pergi laju sikit dia kata carry on. Jalan terus. Farafa'a Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Nabi rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa dia ketin tu dia tengah rokok. Dia nampak Nabi tu buat tangan lagu tu. Bangkit Sayyidina Abu Bakar ni daripada rokok. Fahamidallah, dia kata sami Allahu liman hamidah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala wa raja'al qahqari wara'ah. Dia terus berkiari. Dia gostan ke belakang. Nabi buat lagu tu kat dia terus. Tapi yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia nampak Nabi dah ada. Walaupun Nabi suruh terus dia faham, dia gostan juga ke belakang. Dia unjuk ni qahqari, pelan-pelan. Dia gostan ke belakang. Hatta qama fi saf, sehingga dia masuk saf yang pertama di belakang dia. Dia gostan, kawan ibu pakai elok bagi dia selit masuk. Begitu. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadda linnas. Bila dah imam gostan macam tu, Nabi terpaksa turun tempat imam. Tak ada imam. Nabi ada ujung tu, Nabi terus pergi duduk tempat imam tu, faqadda linnas. Maka Nabi pun sembahyang sama dengan makmum tu ada. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Selesai sembahyang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi balik menghadap makmum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata, ayuhan nas. Ini Nabi yang kedua. Dia nak tegur kita, nak ajak orang kita, nak bagi nasihat kita, nak apa-apa. Nabi ni dia lepas sembahyang dia balik, dia nak cakap dia. Nabi berhenti menghadap makmum ada ni, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ayuhan nas. Nabi kata, wahai manusia semua, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalat akhadtum fi tasfiq. Nabi kata, pasal apa hampa ni bila jadi sesuatu sedangkan hampa tengah sembahyang, yang hampa kita tepuk tangan pasal apa? Nabi kata, innamat tasfiq lin nisa. Nabi kata kerana tepuk tangan ni untuk orang perempuan. Kalau imam terlupa rakaat ke, kalau imam terlupa baca tahiyat awal ke, kalau imam terlupa apa-apa ke, kita makmum lelaki-lelaki ni, kita nak bagi tahu dekat imam, kata dia ada terlupa apa, dia ada silap apa, kita orang lelaki-lelaki tak disuruh tepuk tangan. Nabi kata kerana tepuk tangan itu orang perempuan. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Nabi ajar. Nabi kata lain kali, kalau sekiranya apa-apa jadi tengah sembahyang, makmum laki-laki ini kata apa? Subhanallah. Imam pula bila dengar belakang sebut subhanallah, bukan seorang, bukan dua orang, beberapa orang sebut subhanallah, ada something wrong. Imam kena check balik, kena recheck balik, kena apa ni, aku silap tang mana, tak kena tang mana ni, rakaat lebih ke, tak cukup rakaat ke, aku terlupa apa ke. Boleh jadi juga kadang-kadang ada tempat dia jadi itu imam, dia jadi imam sembahyang maghrib, rakaat pertama dia baca Fatihah, habis dia baca Fatihah, Allahu akbar, dia rukuk, makmum tu ya tak ada baca Fatihah. Dia boleh jadi habis imam baca Fatihah, amin, imam akan baca surah, makmum nak baca Fatihah pula kan tentu. Tu imam litah dia dulu ingat kebunyok dia, kan dia dulu ingat, dia dulu kata dia dulu tepi lembut dia, turun keluk tak balik lagi ke, atau apa tak tahu benar yang dulu kacau kepala dia. Dia habis-habis walaupun amin, Allahu akbar, dia rukuk. Oh, kalau tak boleh nak jadi, benda nak jadi, nak terlupa tahiyat awal tak baca, terus cacak naik pun ni duk jadi selalu, tak lagi rakaat tak cukup, atau bagi salam dah pun jadi, tak lagi rakaat dah cukup, tapi penderah 5 rakaat pun jadi, macam-macam. Sembahyang Isya rakaat ketiga bila buat baca rakaat pun jadi. Benda ni tuan-tuan tak boleh cakap, bukan kata kadang-kadang dia ada benda kacau dalam kepala dia yang tak settle. Mereka dia buat tolak dia orang
buang kabui dia boleh, dia pinai pula. Kena. Jadi Nabi SAW berkata, kalau jadi benda-benda macam ni sebagai makmum lelaki-lelaki, subhanallah. Makmum perempuan, kalau dia dengar-dengar, tak ada seorang pun untuk lebay yang sebut subhanallah, tepuk sikit. Pergi dengar macam tu, tepuk sikit. Jangan, lagu tu kau ada sama nyamuk, dia bawa tak tahu dia, tepuk bagi bunyi, ada benda tak kena. Nabi SAW terus tegur macam tu. Dia kata, innamat tasfir lin nisa, kamu tepuk tangan ni untuk orang perempuan, tapi untuk orang lelaki-lelaki, faliyaqul subhanallah, katalah subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafata. Dia kata, kalau sekiranya imam ni dengar orang sebut dia subhanallah, dia kena tahu. Kata ini ada benda tak kena tahu mana, dia kena cari silap dia kat mana. Habis Nabi tegur yang tu, Nabi balik kat Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata dekat dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Nabi kata, ya hang ni pun satu, aku dah bagi isyarat dah dekat hang tadi, suruh terus. Apa yang menyebabkan hang tak mau terus, ambil undung ke belakang tu pasal apa? Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jawab, dia kata, makana yanbaghi libni Abi Quhafa an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar jawab ringkas dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wajarkah aku anak Abu Quhafa nak jadi imam sedangkan Rasulullah ada belakang? Dia jawab macam tu dia. Dia kata, wajarkah, patutkah aku ni, satu manusia biasa, anak kepada Abu Quhafa, patutkah orang macam aku ni nak jadi imam kepada Tuhan? Dia kata, tak mau cakap banyak, perintah perbuatan tu memang patut. Dia kata, Nabi SAW pun tak kata. Hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni hanya khusus boleh berlaku kepada Nabi SAW sahaja. Maknanya dalam zaman kita lah ni, kalau satu orang dah naik jadi imam, nampak tu imam betul imam, jalan ke bawah. Kata buh dia ustaz pula dalam zaman Nabi SAW. Orang yang seumpama Nabi sahaja yang orang lain boleh teruskan ke belakang untuk nak memberi laluan kepada dia. Bagi lain daripada itu, tak perlu buat macam itu. Dia ada banyak benda yang khususiyah, dia khusus untuk Nabi SAW, tidak boleh dibuat oleh untuk orang lain. Seperti mana Nabi SAW, Nabi SAW ayam basuh tangan dia pun sahabat minum. Benda tu hanya untuk Nabi SAW. Untuk hari ini, untuk guru macam mana pun, anak murid ramai mana pun, pondok besar mana pun, dia basuh tangan, dia buang air. Tak ada keistimewaan kepada orang selain daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 110. Muka surat 110. InsyaAllah kita akan masuk surah Qaf. Surah Qaf Makkiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Qaf ini adalah satu surah yang istimewa. Sebab surah Qaf ini adalah surah yang Nabi SAW suka baca di depan orang. Kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, dia menceritakan kepada kita, kata Nabi SAW menjadikan kebiasaan dia, walaupun tidak selalu, tetapi kerap kali Nabi membaca surah Qaf untuk rakaat pertama tiap-tiap kali Nabi sembahyang subuh. Nabi suka surah ini. Macam mana kita suka Qul huwallahu ahad, kita suka Qul huwallahu ahad, kan? Jadi sembahyang bila pun dia automatik, bila habis Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sayang tunggu kita dengan qul huwallahu ahad. Kan? Bagus seperti itu surah yang hebat, kan? Tapi kalau pilih surah Tuhan segala baca panjang tak apa nak bagi. Yang ini. Nabi SAW berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, dia kata Nabi SAW sembahyang subuh rakaat pertama Nabi kerap pilih surah Qaf. Dan dalam sebuah hadis lain dia cerita kata Nabi SAW untuk sembahyang raya Nabi akan pilih surah Qaf untuk baca dalam sembahyang raya Nabi SAW. Nabi suka untuk baca surah Qaf dalam dua keadaan. Satu, rakaat pertama sembahyang subuh, yang kedua dalam sembahyang raya. Nabi suka baca surah Qaf. Dalam hadis riwayat daripada Abu Dawud, daripada Al-Baihaqi dan daripada Ibnu Majah, dia umum pula satu hadis lain. Dia kata Nabi SAW tiap-tiap kali bila baca khutbah Jumaat, Nabi SAW suka memetik awal surah Qaf ini pada tiap-tiap kali khutbah Jumaat Nabi. Hari ini pun kita kalau di Pulau Pinang. Kalau di Pulau Pinang dalam khutbah kedua tu nak ambil syarat membaca sepotong ayat dalam khutbah tu, kebanyakan penulis teks khutbah ni dia akan masuk surah Qaf ini. Ayat mula Qaf dia baca, wal Quran Majid dia baca. Sekadar satu ataupun dua ayat. Rupanya itu sunnah Nabi SAW. Nabi gemar memetik surah Qaf untuk dibaca ketika Nabi khutbah Jumaat. Begitu. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia surah Qaf ini adalah di antara surah yang Nabi SAW cukup suka baca. Lebih-lebih lagi apabila Nabi berada di depan khalayak. Sembahyang subuh dengan jemaah ramai, sembahyang raya dengan lagi ramai, dan juga khutbah Jumaat ketika orang ramai. Nabi juga membaca surah Qaf ketika Nabi ada depan orang ramai. Pasal apa? Pasal dalam surah Qaf ini dia menceritakan tentang kejadian kita manusia. Dia ada menyentuh tentang cerita kejadian kita. Kita tuan-tuan, kita kena selalu peringat diri kita asal kejadian kita. Kalau tidak kita lupa. Ada di kalangan kita hari ini jadi orang pandai, orang ada ilmu. Kalau alang-alang tak ada siapa nak peringat kita, kita lupa. Kata kita tak dengan jahil, tak reti apa. Sebelum jadi reti dan ada ilmu lain. Ada di kalangan kita hari ini buat niaga berjaya, kita jadi orang kaya. Tapi kita kena ingat sebelum kita jadi kaya dulu, kita tak kaya mana. Bahkan ada di kalangan kita sebelum kaya susah dia teramat-amat. Maka kita kena ingat balik. Ingat pada dulu macam mana. Sebelum hari ini kita lagu mana. Maka mengingat balik asal kejadian kita dan asal diri kita, ini benda baik. Dalam surah Qaf juga dia menceritakan tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita atas dunia ni. Dalam dunia ni berapa banyak nikmat Allah bagi dekat kita. Kita ingat atau kita tak ingat? Kita tahukah kita tak tahu kata itu nikmat yang Tuhan bagi kepada kita? Itu dia. Maka Allah dia cerita balik dalam surah ni apa nikmat yang dia dah bagi dekat kita. Dalam surah Qaf juga Allah cerita tentang hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan kita di hari akhirat itu. Nak bangkit macam mana? Surah Qaf juga menceritakan tentang cerita hisab di padang mahsyar. Tuan-tuan, ni benda disebut senang. Ni seperti kita duk sebut ni cerita kata kebangkitan, hari kebangkitan, cerita kata hari hisab, cerita tentang mizan, cerita pasal neraka yang nak timbang amalan, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal dosa, cerita pasal pahala. Ni benda disebut senang. Tapi esok di hari akhirat esok, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita lalu benda-benda yang kita sebut senang ni, baru kita tahu susah orang yang situasi. Orang pergi Mekah pun tahu bila ramai ni susah macam mana. Itu bukan gambaran. Orang kata di Arafah itu gambaran, di hari mahsyar bukan gambaran. Itu bukan gambaran. Mahsyar ni tak ada gambaran dalam dunia. Kalau di Arafah tu kita rasa susah, kan ada ni betul sahabat SMS main abang kata dia tersambut 17 jam daripada Arafah nak naik ke Mina tu. Patut-patutnya bertolak daripada Arafah kena singgah Muzdalifah, nak ambil maghrib di Muzdalifah, kemudian nak bertolak naik ke Mina.
Kalau masa umrah biasa ni kita berjalan daripada sana nak sampai ke Mina ni lebih-lebih kurang 20 minit, 25 minit saja. Dia kena 17 jam dia abang. Entah dia memang dah tak ada rezeki dah itu. 17 jam kena dia abang. Turun tak boleh, apa pun tak boleh. Doa abang kat mereka tak api Melayu ni, abang kata ni kami macam mana ni sembahyang dah apa dah dia buat tak tahu dia kira bawa abang dia pegang kiri dia jaga pintu dia buka lepas dia orang pesan dekat dia ni kena buka pintu turun bawa ni kita orang jawab daripada aku jawab dengan bos aku baik dia ni kita terus jawab kat dia banyak dia dengar dia nak jadi kata lah ada orang kata tak ada daripada tempang je aku buat hati senang tu tak ada rezeki Tuhan bagi kat hang. Orang tak kena susah buat dah. Allah bagi kita senang bukan Allah kita cakap besar, tapi Allah bagi kita rezeki senang bergerakkan kita tu anugerah Allah kepada kita. Alhamdulillah. Bukan Allah kita cakap besar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini cerita. Benda-benda ni kita sebut senang, tapi di sana itu yang kata hari kebangkitan, yang kata mahsyar tu macam mana, kita pergi esok baru kita tahu senang dia macam mana. Yang kata duk ketak, duk tunggu hisab ni, duk tunggu mizan, nak timbang amal baik, amal buruk kita ni, duk tunggu tu susah dia macam mana, masa timbang tu ketak kita macam mana, kita tak akan rasa ketak seumpama tu di atas dunia ni. Akhirat itu kita tahu macam mana ketak dan susahnya kita nak tunggu keputusan kita di mahsyar itu. Benda ni semua diceritakan di dalam surah Qaf. Maka kerana itulah Nabi SAW memilih surah Qaf ini sebagai surah yang Nabi suka baca di depan orang ramai yang ada. Kerana dia menggarap hampir ke semua benda yang perlu diketahui oleh manusia yang ada. Kita tengok dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dia kata Allah ketahui dengan kehendaknya. Begitu. Apa maksud Allah pilih syafam, Qaf, Yasin, Alif Lam ini? Tak tahulah kita terus buat pandai duk teka yang tu yang ni duk sah. Allah saja yang tahu apakah rahsia yang ada di sebalik pemilihan huruf-huruf ini sebagai permulaan sesuatu surah. Firman Allah wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia atas Allah. Tiada beriman kafir Makkah dengan Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah wal Qur'anil Majid. Dia kata wal qasam. Sumpah. Allah sumpah dengan Quran ni. Pasal apa tuan? Quran ni jangan buat main-main. Quran ni jangan buat main-main. Awak mikrofon ni unyu. Quran ni jangan buat main-main. Di kebanyakan rumah orang Islam hari ini, kan? Quran ada. Ada di rumah, tapi tidak ada dalam hati. Ini Quran. Di kebanyakan rumah orang Islam hari ini, Quran ada. Tak cukup Quran dalam mushaf, Quran pun dalam frame gambar lagi gantung di rumah. Di rumah orang Islam hari ini, kalau kita nak cari rumah orang Islam yang tak ada Quran ni susah. Setidak-tidaknya Quran frame gambar tu ada di ruang tamu. Quran ada dalam rumah orang Islam hari ini, tapi malangnya Quran tak ada dalam hati orang Islam hari ini. Tak ada. Quran ni yang pada satu ketikanya bila hadis baca Sadaqallahul Azim, tutup, junjung atas kepala dan sebagainya. Quran yang dicung, yang dijunjung tu, Quran tu tidak dijunjung segala perintah yang ada di dalam. Allah ni yang kata Quran. Itu sebab Allah sumpah. Allah kata wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Allah sumpah. Nampak dengar. Sudah kita baca mencium dengan junjung dengan apa, tetapi tak praktis apa yang ada dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Maksudnya apa dia? Bahkan mereka tak terima. Yang kata Quran yang Allah bersumpah dari ini, Quran yang maha mulia tu, Quran tu Tuhan kata kafir Quraisy Makkah tak terima.
Bahkan ajaib, yang tercengang mereka itu, bahawa datang akan mereka itu oleh Rasul yang menakuti daripada bangsa mereka itu, yang Arab. Dia terkejut. Dia terkejut, duduk satu daripada kalangan bangsa dia. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja daripada suku dia, daripada bangsa dia, Arab Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad ni daripada kalangan keluarga dia. Tiba-tiba main klaim, main mengaku kata jadi Nabi. Terkejut dia balik. Akhirnya kata Muhammad, jangan lupa main-main. Kami bukan kata kenal hang aja. Hang punya mak, hang punya bapa, hang punya tuan, hang punya keturunan. Kami kenal semua. Hang jangan hari ini tu main buat cakap pandai-pandai, main doa abang dekat kami kata hang jadi Nabi. Terkejut dia bila Nabi mendakwa kata dia Nabi. Allah pilih, tuan-tuan. Allah pilih. Dalam masyarakat Arab Quraisy kalau ada masa tu, Allah boleh pilih Abu Jahal untuk jadi Nabi. Kalau Allah mahu, Allah boleh pilih. Dia dengan kedudukan dia, dengan pengaruh dia, dengan kekayaan dia, dengan segala benda yang ada kat dia, Nabi boleh pilih. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh pilih dia bagi jadi Nabi. Tapi Allah tak pilih dia. Allah pilih Muhammad bin Abdullah, yang miskin, yang tak ada apa, yang kecil-kecil sudah jadi yakin, yang tak ada nak kenal dunia, tak ada nak kredit, mak pun tak tinggal jadi yakin piatu. Allah pilih ni orang untuk menjadi Nabi kepada bangsa. Terkejut dia. Tapi kata pasal apa yang dipilih Muhammad ni? Doa ramai ni. Pasal apa yang tak pilih yang hebat-hebat ni? Pasal apa yang dipilih budak ni? Daripada tanya benda tu. Sedangkan soalan tu tak boleh ditanya. Sebab Allah mahu Muhammad, maka Muhammad menjadi Nabi. Itu hak Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Allah cerita tentang golongan kafir Quraisy ni, apabila Nabi Muhammad mengaku kata dilantik menjadi Nabi, tercengang-cengang mereka ni. Bahkan mereka menidakkan dia, mereka tolak dia, mereka tak mau terima dia sebagai Nabi. Bahawa datang akan mereka itu oleh Rasul yang menakuti daripada bangsa mereka itu, yang menakuti mereka itu tentang neraka. Mereka abang pula suruh takut ni. Kalau hampa bantah apa yang aku habaq ni, ini bukan pandai aku. Allah suruh hampa habaq tak apa benda ni. Kalau hampa bantah benda ni, hampa nanti kena neraka. Mereka habaq pula kat depan neraka. Sebab tak suka dengar benda ni. Sehingga semua orang suka dengar perkataan neraka. Kena ingat, semua orang suka dengar neraka. Ada orang yang tak suka dengar. Ada orang Quran boleh tak suka dengar. Ada orang azan pun dia tak sebab. Tuan, masyarakat kalau ada ramai-ramai ni, macam-macam juga ada, macam-macam. Hak jenis tak boleh kuliah hari boleh tak boleh dengar ni. Dia kata tak pula nak boleh ingat mandi tu kan. Allahu Akbar. Dia kata lama kan kuat aman dia tak jadi main pula. Ada tu. Hak mau ni ada juga. Biasa ada dunia ni lagi tak zaman daripada dua itu lah. Hak mau ni, hak tak mau ni bila masa pun ada. Hak mau ni tu telefon Pak Cik Syed tak mau dia lah. Sebab ni bulan ni ada tak lah. Wah Ustaz ni cuti lama ni. Pak Cik Abang ni kata apa lu buat cuti lama. Ada juga. Bukanlah marah. Tapi pasal nak kuliah dunia benar. Hak mau, hak tak mau. Itu jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula itu habaq pula kalau bantah neraka. Kalau bantah neraka dia kata apa ni? Silap sikit neraka, silap sikit neraka. Tak apa. Kemudian daripada bangkit kubur, dua habaq pula kita ni dah mati, masuk dalam kubur, esok nak bangkit pula daripada kubur. Dia kata what a nonsense. Kita okey lah, bila marah dia kata putih. Dia kata, wah itu bercakap benda-benda nonsense. Dia kata, benda wah ini cerita orang mati nak hidup balik ni. Tak masuk akal. Bagi dia, cerita bangkit balik daripada kubur ni cerita tak masuk akal. Bila Nabi Muhammad main doa habaq balik cerita tu, dia bertambah lagi merasa apa dan main doa bercakap benda macam ni. Iaitu, jika tiada beriman dengan Allah dan tiada beriman dengan Rasulnya. Siapa yang tak beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Rasul, bangkit balik daripada kubur esok ni, tempat dia di neraka. Nabi doa habaq lagu tu, hak ni dia pada terima. Dan tak terima disebut oleh Allah dalam Quran. Tidak terimanya mereka ni tentang seruan Nabi ni, Allah sebut lagi dalam Quran. Kata mereka tak terima benda tu. Sambung ayat tu dia kata faqala al-kafirun hadza syai'un 'azim.
Maka berkatalah segala kapten Quraisy itu, ini sesuatu yang sangat ajaib. Daripada yang ni kira mission impossible. Tak mungkin. Cerita orang mati tu nak hidup balik ni semua ni mereka. Dia kata, Pak, aku pun mati lama dah. Tuan aku tolmek aku dulu. Dia kata, aku kecil-kecil dan tengok dia tak. Sampai tu dia mati sampai lah. Tak balik-balik main pun. Dia kata, ni apa? Mereka abang kata orang mati nak hidup balik. Dia kata, mereka buang mata. Benar-benar ni. Tuan-tuan, firman Allah, "Idza mitna wa kunna turaban dzalika rajulun ba'id." Maka adakah apabila kita mati dan kita jadi tanah? Ni dia berkata. Dia tak percaya ni. Maka adakah apabila kita dah mati dan kita dah jadi tanah, kita nak hidup balik lagi? Dia sembang sama-sama. Mereka apa kata mati tu nak hidup balik ni apa? Dia kata, adakah orang yang mati boleh hidup balik? Dia kata nama demikian itu balik yang sangat jauh. Cerita kata nak hidup balik ni, ini benda yang sangat jauh daripada waras akal. Benda ni impossible. Tak mungkin boleh jadi. Begitu. Maka firman Allah, "Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum." Sungguh telah kami tahu barang yang mengurang dimakan oleh bumi daripada tubuh badan mereka itu, yakni sekalian yang mati itu. Tuhan kata, janganlah bercakap macam aku ni bodoh. Tuhan kata, aku pun tahu manusia bila mati tubuh dia dimakan tanah. Aku pun tahu. Tuhan kata, manusia apabila mati, tanam aja masuk dalam tanah, tubuh dia akan dimakan tanah. Tuhan kata, aku tahu benda itu, menaikkan golongan yang dikecualikan di dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang Allah khususkan atas istimewa mereka ni semasa hidup di atas dunia, maka Allah pelihara mereka. Tak hukum. Dulu di mana dulu yang nak buat empangan apa di Kedah? Berit, empangan berit apa dulu plastik. Kan, bila dah dikenal pasti kawasan ni nak dibuat empangan, maka dipindahkan orang yang duduk situ pergi ke satu penempatan baru. Kawasan itu duduk pekelia-pekelia semua, kira nak buat kawasan empangan. Dalam pada duduk pekelia itu ada satu kawasan perkuburan. Dia pun duduk korek kubur tu nak pindah di tempat lain. Jumpa mayat tahu. Dia dah jumpa, jabatan agama pergi siasat siapa dia ni. Orang bagus dalam kampung. Orang bagus. Orang tak kenal pun. Orang bagus ni bukan kata orang kenal. Tuan-tuan, orang bagus ni, orang bagus di sisi Tuhan ni bukan kata orang kenal. Orang tak kenal pun, tak pernah hidup ceramah depan orang, tak pernah, orang tak tahu pun kata dia ni orang alim, orang pun tak tahu pun. Allah tahu. Allah tahu. Orang memang banyaklah, ada beberapa tempat kita lebih banyak masjid ikan batu, orang tu lepas bagi tahu ada satu nak simpan satu mayat, tengok-tengok bukan setakat mayat tu saja tahu, kerana dia pun Tuhan pelihara. Oi, ini Tok Siak tahu kan dia kerja korek tanam orang, dia tahu ini dah lama dah. Kayu untuk merah elok ni kita tengok dulu dalam bungkus kain kapan pun tak kepul. Allah pelihara orang. Lepas itu dia buat, beritahu Ustaz, dia orang masjid beritahu, tanya-tanya balik, orang tua-tua sebut nama dia ni, oh tahu. Baca Quran ni, ini cerita orang yang kenal. Baca Quran ni amalan hari-hari. Sampai dah tua dah, dia sampai umur tua baru mati. Sampai dah tua dah, nak baca Quran tu ni, pelupuk mata ni jatuh dah pasti terlampau tua. Dia jatuh pelupuk mata ni, tuan-tuan, dia ambil apa bulu, dia buat bulu tu, dia tukang dinding mata dia baca Quran ni. Allah pelihara juga macam tu pun. Maknanya apa saudara? Maknanya siapa pun ada peluang untuk jadi orang kesayangan Tuhan. Siapa pun ada peluang. Tak gaduh pergi mengaji sampai Al-Azhar, tak gaduh pergi mengaji sampai mana, tak gaduh. Kita lagu-lagu kita ni, tapi kita dapat apa, kita pegang tak lepas, kita ikhlas dengan Tuhan. Tuhan sayang kita. Cukup. Tuhan sayang kita. Kita jaga hidup kita daripada pagi-pagi, daripada hidup malam, kita jaga. Daripada pagi-pagi bangkit bagi awal sikit dan tahajud 2 rakaat.
Lepas tahajud 2 rakaat dan baca Quran agak-agak semuka, masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh dan buat qabliyah subuh 2 rakaat. Dan sembahyang subuh. Kita buat begitu. Hidup kita buat begitu. Kita buat begitu. Tak lagi ada time lapang mana tak lari di sembahyang duha tak. Tak lagi duk tunggu waktu sembahyang ni macam mana orang bercinta nak tunggu jumpa kekasih aja. Duk tunggu waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang. Malam nak tidur ni buat bagi elok-elok, pergi ambil ayat sembahyang elok-elok, apa semua elok-elok, duduk atas kaki tu baca apa yang Nabi tu baca. Kalau Nabi sebelum tidur baca ayat kursi, kita pun baca ayat kursi. Macam apa kita biasa jumpa hadis kata Nabi kata siapa yang mengamalkan ayat kursi waktu siang, Allah pelihara dia sepanjang siang. Siapa yang baca ayat kursi waktu malam, Allah pelihara dia sepanjang waktu malam menjelang subuh. Nabi kata dalam hadis sahih dia macam tu, walaupun nampak benda tu macam gampang, macam benda mudah kalau nak buat, tapi kita tak buat. Itu silap kita buat. Mengantuk macam mana pun, ambil ayat sembahyang apa elok, pergi duduk baca ayat kursi dulu, tadah tangan sikit, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, muat sapu daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Macam mana Nabi buat sampai Nabi sakit teruk, sakit nazak pun Aisyah main pegang tangan Nabi pun depan muka Nabi, Nabi baca gabung juga di badan Nabi. Kalau sampai macam tu Nabi amal benda tu, siapa kita tak lewat. Bukan kena bayar duit, bukan kena apa pun. Nak buat tu aja, yang tak berat tu. Tapi kita tak buat. Sebab dia buat, tak buat. Cakap dia buat. Cakap tu nak kata. Cakap kita nak kata lah. Rimbu, meja, terajang, bangku, tuntang-tuntang. Tu tadi cakap Islam ni. Tengok-tengok, tidur pun tak bismillah. Makan pun tak bismillah. Tidur pun tak ada. Tak bismillah. Tak ada mana rela. Wah, punya orang. Nampak tuan-tuan, ini kita jaga habuan diri kita. Bukan apa-apa, habuan diri kita. Kita kritik diri kita, kita nak perbaiki diri kita. Kabut kita ni banyak ada kabut. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, kata aku bukan tak tahu cerita kata orang mati bila ditanam dalam bumi maka hancur luluh tubuh badan dia dimakan tanah. Tuhan kata benda tu tak payah abang kat aku. Aku tahu benda tu. Aku buat manusia. Aku bagi mati manusia. Aku yang akan nak hidupkan bagi mereka di padang mahsyar. Aku tahu apa yang jadi dekat mereka. Jangan ingat Tuhan tak tahu. Begitu. Wa indana kitabun hafiz. Allah sebut dalam ayat tu, dan pada kami, yakni pada Allah Subhanahu wa taala ada kitab yang memelihara segala yang ditakdirkan, iaitu di Lauh Mahfuz, tersurat padanya sekalian yang hendak dijadikan. Ini satu tafsiran. Dan satu tafsiran lain dari Ibnu Katsir, dia kata yang dimaksudkan dengan wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ini ada kitab yang terpelihara. Maksudnya apa dia? Kitab yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Itu tafsiran kedua. Tuhan kata apa nak jadi pun, badan nak hancur luluh ke, badan boleh jaga elok tak hancur ke, apa pun itu tak penting. Tuhan kata yang penting apa dia? Yang penting apa yang hang buat daripada akhir balik sampailah hari nyawa keluar daripada badan hang hari itu ni, semuanya dicatat di dalam kitab yang hafiz, di dalam kitab yang terpelihara. Apa yang malaikat raqib tulis, apa yang malaikat atid tulis, semua tu tak boleh dipindah oleh siapa-siapa. Yang tu Tuhan kata aku akan tengok balik di mahsyar itu. Tuan-tuan, masuklah tahun orang putih. Dan masuklah siapa orang putih dan hijrah ke apa. Yang pentingnya masuk tahun baru ni kita kena ada satu muhasabah. Terkira lah. Yang pentingnya kita kena ada muhasabah. Dulu dah habis dah tahun 2006. Ni dah main tahun 2007. 2006 dulu macam mana rekod kita? Kalau kita ada satu checklist, senarai kita nak tembak, kita boleh tembak. Macam mana? Sepanjang 2006. Sepanjang 2006, tengok grand total dia. Jumlah besar. Kita semayang tahajud berapa kali dalam 2006. Itu kenapa? Yang tu kenapa? Tuan-tuan, konsep diary ni bila masuk tahun baru kita dia punya kutip diary ni tak tahu nak abang. Tak tulis satu pun. Habis nak tulis nama ya pada hari dapat pun nama tulis dulu takut kawan yang balas. Kita tulis nama dulu, pakai nama tu lah sampai ujung tahun hidup ni.
Padahal diary itu kita kena tulis. Kita kena tulis habuan kita, bukan habuan nak tunjuk ke orang. Habuan kita, buat tak salat malam ni. Puasa sunat kita buat berapa kali. Bila mai 31 Disember ni, saja tengok balik. Kita buat pada duduk calik-calik tu. Daripada awal Januari sampai ujung Disember ni, tengok semayang malam yang kita buat sepanjang 2006 berapa kali. Calik-calik tengok. Tak boleh nak cari kalau tak ada. Obatnya sepanjang 2006 tu tak semayang 5 kali dah. Lepas 365 hari tu, kita ambil 5 hari tu dah 360 tak apa. Di situ baru kita tahu kita tak apa. Baru kita kenal kita tak apa. Puasa sunat, buat tak buat? Cek semua ni, cek tengok. Malam bila nak tidur, ambillah ayat semayang sebelum tidur. Tuan-tuan, kalau dalam mazhab Hambali, ambil ayat semayang tu, bismillah nak ambil ayat semayang tu rukun. Kalau dalam mazhab Hambali, pasal ada satu hadis Nabi perintah bila nak wudu ni kena bismillah. Bismillah itu dalam mazhab Hambali dia kata rukun wudu. Kita dalam mazhab Syafi'i ni kita kata sunat. Oh, masalah kita ni bila kata sunat, kita kata sunat saja. Kita terkepus saja pada ujung. Kita kata sunat saja. Sunat saja kita tak bismillah sepanjang kita wudu. Kalau nak wudu pun dia betul-betul ambil ayat semayang, dia betul-betul yang padat betul pun terlupa bismillah. Dan tak ingat makan bismillah. Dan tak ingat naik kereta nak bismillah. Tuan-tuan, macam itulah jauh kita dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda macam ni kena nur apa? Kita perbaiki. Kita nak supaya kita ni ada peningkatan. Tahun lepas dengan tahun ni yang lebih daripada tahun lepas. Tahun lepas dah cukup. Istighfar, minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, atas apa-apa semua. Minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Hak ni tu nak buat dia. Ada pula satu sahabat telefon lepas raya puasa telefon kata ustaz, aduh lagu ustaz duk kata jadi semua buat kan. Tak ada kata Quran. Kata tak apalah, kita kata lepas raya ni tak ada khatam raya puasa, khatam sebelum raya haji kalau kita kata kan. Jadi bagi khatam lagi insya-Allah dan insya-Allah nak minta telefon lagi lah lepas raya haji tak telefon lagi. Dah ada tak tahu. Nak abang kata apa tuan? Nak abang kata kita ni dari segi amalan untuk kita. Oh, tak main sungguh lah, ya Allah. Untuk kita ni, baknya sungguh cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum. Tuhan kata bahkan dusta mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu dusta dengan Quran yang sebenar daripada Allah. Tak kala datang Quran akan mereka itu, mereka mendustakannya. Yang kata kafir Mekah ni, mai Quran nak dibaca lah macam mana pun, dia tak salah. Dia pun mengaku, kata ayat yang Nabi baca ni ayat hebat. Cuma dia orang pandai, dia orang mengaji, dia tahu nilai sastra yang ada di dalam Quran tu, dia tahu. Tapi tak mau terima. Kita ni katalah kita orang Melayu, kita dengar ayat Quran tu, ayat tu sastra dia tinggi macam mana pun kita tak tahu itu. Kalau kita bukan orang Arab, tapi orang Arab dia tahu bila orang bercakap, oh dia kata ni tinggi ni bahasa. Dia tahu. Dia tu ini kalau kata Muhammad nak reka tak mungkin. Memang hebat ni bahasa yang dia baca ni. Bukan Muhammad reka. Hati dia tu kata macam tu, tapi mulut dia kata Muhammad Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni dalam Quran. Firman Allah, faqum fi amrin marij. Maka mereka itu, yakni kafir Mekah itu pada pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran itu bergoyang-goyang. Kacau gila. Dari segi Quran tu hati dia tak boleh nak terima dia bergoyang. Dari segi Nabi Muhammad tu Nabi, hati dia tak boleh terima daripada bergoyang. Sekali-sekali mai dalam hati dia mai betul pun apa yang Muhammad bawa ni. Pasti tak tolong. Dia bergoyang. Bukan kata dia secara total tolak Nabi Muhammad dah. Hati dia sudah berkata-kata, hati dia sudah bunyi kata Muhammad ni betul ni. Ada benda tu dalam hati dia. Tapi kerana ego dia, kerana sombong dia, kerana takabur dia,
Tak ada. Allah sebut benda di dalam Quran. Maka dikata sekali syair dan dikata sekali syair, dan sekali dikata kahin dan sekali dikata kahana. Maksudnya apa? Sekali dia berkata Nabi Muhammad itu syair. Maksudnya apa? Penyanyi. Sekali dia kata syair. Dia kata Quran itu adalah syair yang dibacakan oleh Nabi. Sekali dia kata Nabi itu kahin. Maksudnya Nabi itu tukang nuduh atau ngomong. Apa yang dia kata itu ramalan semata-mata. Sekali pula dia kata apa? Kahana. Dia kata Quran itu adalah ramalan-ramalan yang dibuat oleh Nabi. Dia kata macam itu. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka tidakkah lihat mereka itu kepada langit yang di atas mereka itu? Tuhan kata. Tuhan kata mereka tak tengok apa yang aku buat di keliling mereka. Tengok langit, aku buat langit berapa punya hebat. Sepuntung tiang pun tak pernah jumpa dua tungkat langit ni. Tak pernah keluar dalam apa langit turun atas kepala orang. Tuan-tuan, MRR2 pun boleh nak jatuh. Tiang duduk dalam. Langit yang Tuhan buat ni, mana bumi pi dua ada langit, tak ada sepuntung tiang tak jatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala kata depa ni afalam yanzuru ila sama. Depa tak tengok ke langit ada atas kepala. Tengok, ambillah pengajaran. Kaifa banainaha. Tuhan kata bagaimana kami bina langit-langit itu semua, dan kami hiasi akan dia dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang dan sebagainya. Tuhan bukan takat buat langit biru begitu saja. Dia tabung pula bagi cantik. Dia tabung bintang bagi nampak, dia tabung, dia bubuh planet, dia bubuh cakrawala, dia bubuh matahari, dia bubuh bulan. Bulan ada waktu purnama, ada waktu jadi bulan sabit. Dia buat ini semua ni, dia buat ni bukan takat buat aja, buat bagi elok. Allah jadi kita matahari ni, kita boleh tahu dia malam. Allah bagi jadi bulan ni boleh kira hari bulan. Boleh kira hari bulan, bulan tak nampak tengok ni satu hari bulan. Dia main 2-3 baru nampak anak bulan. Baru nampak main bulan penuh 15 hari bulan. Lepas tu dia kecil balik, dia kecil balik sampai hujung bulan jadi kecil balik. Main balik satu hari bulan. Allah buat bulan tu bukan ada buat bulan. Tapi Allah buat tu nak bagi manusia tahu kalender, tahu hari bulan. Punya partikularnya Allah apabila dia buat satu-satu benda. Punya almuinya ilmu Allah bila dia buat satu-satu benda. Demikian Allah bercerita dekat manusia ni. Dia buat turun main ayat Quran ni. Kurku kita ni otak tak apa nak cerdik, otak benar. Kita tengok, kita tak boleh fikir. Dia buat turun main pula ayat Quran. Bagi baca, bagi kita dengar, baru kita fikir. Pasal apa? Pasal kalau tak bagi tahu macam ni kita tak boleh fikir. Tuhan buat turun main ayat, bagi kita dengar, bagi kita fikir. Tuan-tuan, Tuhan tak buat zalim kat kita ni. Dia nak tuntun. Dia nak tuntun kita. Dia nak pegang tangan kita tu, dia nak tuntun kita. Dia nak bawa kita, dia tak mau bagi kita divert ke jalan yang kira. Dia tuntun kita. Quran tu ada dihantar main Nabi, pula Nabi jelaskan maksud Quran, Nabi tambah dengan hadis Nabi, juga berpandukan daripada wahyu Allah. Tuntun tangan kita ni, suruh ikut jalan ni, jangan duk pergi jalan lain. Nabi Nuh dengan sahabat-sahabat lalu kebun korma Nabi ambil satu hari kayu Nabi garis dulu. Nabi kata apa? Inna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nabi besar pula. Nabi ambil rangin garis panjang tu, Nabi kata ini adalah jalan aku. Inna hadza sirati mustaqima, ini jalan aku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'u, ikut jalan ini. Nabi kata jangan duk gelencok kot lain. Nabi garis kiri kanan jalan tu garis. Nabi kata wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan banyak-banyak ada tepi-tepi ni. Fatafarraqu bikum an sabili, hamba ambil jalan kiri kanan ni, hamba pecah daripada jalan aku. Jalan aku hak ni. Nabi tinggal kat kita Quran, Nabi tinggal hadis dia dekat kita, Nabi tinggal pesan dia dekat kita, Nabi suruh kita ni jangan turun daripada jalan kebenaran. Apa turun menahurkan. Nasib baik dua benda. Nasib baik dua benda. Apa dia? Yang pertama,
Pasal tahun baru dia jatuh hari raya haji. Jadi respect raya haji ni apa pasal? Tak ada lagi jok-jok menari pelik-pelik ni, tak ada. Pasal apa? Respect raya haji. Yang kedua pasal apa? Nasib baik Tuhan bagi banjir dengan beberapa negeri. Kerana apa? Kerana respect kepada orang yang ditimpa susah, tak patut kita berseronok. Kerana tu tak ada, betul tak ada kerana dua bukan. Orang Penang kata main tinggi pula. Main tinggi dia orang kata. Dia haria habis. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala dia buat benda ni semua cantik-cantik, elok-elok, dia buat semua. Dia boleh honyeh, dia boleh kocok bagi jadi kelang kabut. Tuan-tuan, apa jadi kepada sistem yang ada dalam alam kita tadi? Kelang kabut. Yang kata tsunami ni anytime, bila-bila masa boleh jadi lagi. Tuan-tuan rajin untuk tengok televisyen, rajin untuk baca surah Abang, rajin untuk baca buku-buku, jumpa benda ni. Pakar-pakar yang terlibat dalam bilang-bilang ni untuk beritahu kata jangan dulu anggap kata benda ni tak jadilah. Berdasarkan kepada perkembangan hari ini, bila-bila masa tsunami boleh jadi. Dua orang pakar Jepun dalam bidang ini, surah Abang 2 minggu lepas ke hari Ahad keluar mereka punya tulisan cerita pasal tsunami itu pun nama Jepun cerita. Dia kata apa? Dia kata orang yang duduk di pesisir pantai, orang yang duduk dekat dengan pantai, dia kata jaga-jaga. Dia bagi beberapa tanda yang mesti kena perhati. Benar dia kata. Apa dia? Dia kata di antaranya apabila air laut tiba-tiba surut. Dia kata apabila air laut tiba-tiba surut. Lebih-lebih lagi dia kata baru berlaku gempa bumi di mana-mana. Dia kata air laut tiba-tiba surut. Bukan setakat surut, dia kata dia bunyi macam mana injil kereta api. Dia kata rupanya laut ni pun dia macam orang, dia menyawa. Dia nak hambuk mai air laut tinggi ombak sampai berapa meter. Sebelum dia nak hambuk mai tu dia Tuhan buat tu. Pakar Jepun ni kata apa? Dia kata orang yang duduk tepi laut, dia kata yang ni kena jaga. Kalau tiba-tiba air laut dia surut ni, nampak pelik. Dan bunyi, dia kata macam bunyi kereta api. Dia duduk tarik tu. Maksudnya dia nak lepas dah lagi. Dia kata pindah daripada rumah. Tuan-tuan, ini bukan Jepun buat, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala punya Allah. Allah buat bagi cantik. Dia buat laut, dia buat darat. Atas darat dia pacak gunung sebagai pasak bumi. Dia tabung ke atas langit bintang-bintang elok-elok. Dia buat pokok-pokok hidup semua. Pokok duduk lepas main oksigen. Kita pula duduk makan oksigen, duduk lepas bagi carbon dioxide. Allah buat ni. Semua ni bagaimana ingat saintis. Manusia buat tak? Allah buat benda ni. Manusia buat kajian aja balik. Apa yang Allah buat tu manusia duduk kaji. Tapi Allah bagi ingat, jaga baik-baik. Dia kata sampai satu masa, dia kata aku marah kata apa terima pada daripada apa yang ada. Berapa banyak dah bijak pandai yang jadi bisu, tak boleh bercakap. Pasal apa? Pasal benda yang berlaku, fenomena alam yang berlaku ni menyalahi ilmu dia. Musim tak menentu. Dia tak boleh nak kata dalam kata ni Kelantan nak banjir Kelantan tu Johor benar. Tak boleh nak kata. Duk kata orang ihsan ni orang Terengganu yang boleh dapat, Johor pun dapat lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, dengan Tuhan ni satu saja kita kena ingat, jangan main-main dengan dia. Jangan main-main dengan dia. Alam ni dia punya, kita pun dia punya, semua dia punya. Bukan cakap jangan main-main dengan dia. Lebih lagi, jangan derhaka dia, jangan cabar dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam ayat ni, pasal apa dia tak tengok apa yang aku buat semua benda ni. Aku jadikan, aku hiaskan langit dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang. Dan tiada baginya retak yang mengaitkan akan dia. Tuhan kata, aku buat langit, apa carilah, aku ada retak di langit itu. Kau ada retak, orang kata hairline. Hairline retak, macam mana orang rambut punya retak, carilah hati langit kalau boleh jumpa. Kontraktor besar pandai macam mana pun dapat kontrak, dapat projek, buat di jantan, buat jambatan hebat, buat apa pun keren. Betul.
Ambillah teknologi kepakaran daripada Jepun, daripada Korea, daripada Jerman, daripada mana, import kepakaran rumah, bahan guna semen yang paling baik, pakai struktur yang paling hebat, dan macam mana pun siap semua. Retak aja. Retak tu bahaya ke tak bahaya? Tu aja, retak aja. Tuhan buat lagi. Tuhan sabar pula. Apa minta ni? Dia akan lagi. Kau Tuhan kau boleh jumpa retak buang sikit bagi tahu dengan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam tu punya ayat Tuhan bagi kat kita. Kalau kita tak nampak lagi Tuhan tu Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, kau kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawad. Dan bumi kami hampang agar dia di atas air. Tuhan, ni bumi ni hampang agar air. Contoh kalau pergi ke Dubai. Kalau tak pergi ke Dubai, tengok lain jalan juga yang orang pergi. Ataupun kita nak pergi umrah, kita transit di Dubai ke apa-apa. Jangan transit saja. Kita dah tahu dah daripada kita kapal terbang dan transit di Dubai. Dekat-dekat sampai Dubai tu tengok cermin tingkat kapal terbang tu, tengok yang dekat tangan manusia buat macam mana. Hari ini tuan-tuan, Dubai ni sudah menjadi satu tempat yang paling hebat dalam dunia. Paling hebat. Hotel paling hebat pun ada sana, hotel paling mahal pun ada sana, tengah padang pasir dia buat tempat turun salji pun ada sana. Lalu ni pula dia buat pam, dia buat hotel, dia buat pam, dia buat macam pokok pam tu, dia buat ranting telur ranting tu, tiap-tiap satu ranting tu dia jual harga rata-rata RM1,000. Ni yang kata Dubai hari ni. Manusia yang pandai di Dubai macam tu, manusia yang pandai tu siapa buat dia? Allah buat dia. Hak pandai tu Tuhan macam tu ya. Lembek kaki, badan, mulut tak boleh cakap, Tuhan boleh buat. Dekat manusia hak pandai ni Tuhan boleh buat macam tu. Kun fayakun. Jadi hak pandai tu habis. Pasal apa? Pasal pandai dia pun Allah yang bagi dia. Maknanya Allah ni berkuasa atas segala benda. Maka Allah sebut apa yang Tuhan Allah sebut apa yang dia buat dalam dunia ni, dia sebut. Dia kata wal arda madadnaha, dan bumi itu kami hampak dia dan kami lontak padanya, yakni pada bumi itu beberapa bukit yang besar-besar. Jadi tolok bara kepada bumi. Dia kata kami buat bumi, kami hantar ni bukit pula untuk nak jadi padu, nak jadi pasak kepada bumi. Banyak ayat juga ayat ni saja. Wal jibala awtada, dan bukit itu dijadikan paku, pasak kepada bumi. Bila Allah buat bumi, bila Allah buat paku dia kejap itu. Bila manusia dipunggah buat bukit menjual tanah merah. Bumi seumpama rumah yang dicabut batu, maka gempa berlaku tak mungkin. Dia ada kaitan orang ni. Dia ada kaitan. Tuhan pun pelik. Pasti dia dah habaq dah dalam Quran. Dia dah habaq dah kata bukit tu. Aku bukan saja buat nak pergi syok tengok abang ni gambar dah. Aku buat bukit tu sebagai paku bumi ni. Bila dah kata benda tu paku bumi, jangan duduk kacau dia. Kerana dia tu berperanan untuk nak memantapkan bumi. Bila kita pergi buang dia, kacau dia. Awak tak ada tempat dah kah Syekh Damat ni nak pergi buat projek apa yang duduk taruh bukit tu? Ini yang kita manusia ni perangai macam kambing. Manusia ni perangai macam kambing. Kambing kalau kita tanam pokok membelang, ada satu tu kita taruh bagang, ada tu tak taruh bagang. Duduk pokok belang, pokok, daun pokok, benih nama. Dia tu pergi rakyat bagang tu. Ni hari tak ada bagang, tak ada susah payah nak rakyat. Tak ada minyak, maka tak mau bismillah pun tak payah makan lah. Dah, dia pergi rakyat nak bagang tu juga. Dia mau dalam bagang tu, dia apa? Dia pun bagang tu rumah. Allah buat bumi ni terampak luas. Kalau nak pergi buat projek apa pun, pergi buatlah. Banyak lagi tanah rata. Kalau ada pergi buat di sana, dah dia duduk taruh bukit ni. Dia nak buat tak bukit tu. Orang yang macam kami. Akibat dia apa? Akibat dia jadi apa yang jadi hari ini. Gempa ni pelik-pelik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Tuhan kata bila ada paku di bumi itu maka tiada bergolek-golek dia. Tuhan kata dalam Quran benar. Firman Allah wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami tumbuh pula di atas bumi itu daripada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang elok-elok. Tuhan kata bumi ni aku hampa bagi elok. Hampa tu dah elok dah. Aku bagi tumbuh pula pokok ni tak tahu berapa macam pokok tu ada di bumi. Derian saja berapa macam derian tu ada. Muhtan saja berapa macam muhtan tu ada. Jangan cakap pokok-pokok lain lagi. Cakap satu tu. Cakap pasal derian saja berapa macam derian tu ada. Tuhan tumbuhkan benda. Manusia pandai macam mana? Kalau Tuhan tak izin tumbuh, tak tumbuh. Allah bagi tumbuh benda-benda. Allah nak tunjuk kepada manusia betapa berkuasanya dia. Tabsiratan wa zikra likulli 'abdin munib. Kerana memberi lihat dan kerana nak memberi ingat bagi tiap-tiap hamba agar kembali kepada taat kami. Tujuan Tuhan kata aku buat semua-semua. Aku buat langit, aku tabung bulan bintang di langit, aku buat bumi, aku letakkan bukit macam dia nak masak bumi, aku buat pokok buah-buah yang macam-macam. Tujuan aku buat semua benda ni, tujuan dia apa dia? Supaya manusia ni last kali dia balik kepada Allah Akbar. Subhanallah. Ataupun cara-cara mengaji orang putih dia kata apa? Buat ini. Lagu mana pun tak apa, tapi yang penting last kali dia balik kepada Allah yang buat benar. Dia nak sebut lagu mana pun tak apa. Dia rasa dia Melayu tak apa pandai dalam ni. Kalau dia cakap Melayu pun nampak bodoh misalnya. Tak apa, macam tak lagu orang putih pun tak apa. Tapi yang cakap tu membawa maksud kata terima kasih kepada Allah. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tak jadikan semua benda ini saja-saja. Ini semua benda Tuhan beri ini ada cerita. Kalau last sekali manusia dapat yang tu, alhamdulillah, dia orang lain. Tujuan Allah kata aku bagi jadi benda-benda ni supaya manusia ingat kepada aku bagi bahawa kejadian langit bumi itu menunjukkan atas kekuasaan kami dan keesaan kami. Tuhan kata last sekali God is great. Tuhan ni dahsyat semula. Dia boleh buat macam ni. Tuan-tuan, ada bagi banjir di mana dulu yang ayam tak mau nak turun? Di Miami, di Florida, Amerika. Habis pandai orang Amerika ni, habis pandai. Segala otak cerdik tu ada di sana. Dia bagi banjir tempat yang tak pernah banjir. Dia bagi banjir, lepas tu dia tak bagi kering ayam tu. Tak boleh nak buat ni. Pakai generator, pakai macam-macam engine, pakai apa nak pump keluar ayam banjir ni. Tak berubah, ayam tu kena duduk kaki macam tu je. Tuan-tuan, Tuhan dia tunjuk sikit lah, trailer habis semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan kami turun daripada langit itu air hujan yang banyak berkat. Orang yang kena banjir dia marah Tuhan, dia turunkan air hujan saja lebih lebih. Dia tak tahu kalau Tuhan tahan air tu lagi susah daripada Tuhan bagi dia. Kalau kita diberi pilih, hang mau hujan main sampai excess, sampai berlebih-lebih ke, ataupun hang mau tahan kepada dalam hujan? Kita nak pilih apa? Kita akan sedang banjir apa? Daripada tak ada air. Tuan-tuan, kita duduk rumah lepas tutup air satu hari boleh kematian habis. Kematian habis, rambut boleh nak tanduk ke mana, apa contoh, di mata boleh pun nak tegir, orang pun nak tegir, tak boleh, tak mandi ni apa saya dah, jadi dulu. Sampai dia baru tanya, wah, aku tegir-tegir kat aku, bukan aku tegir kat aku nak katuk, tak boleh, di mata ni dia letak, orang tu tak mandi. Tak ada akaran, tak apa lagi. Tak ada akaran, tak apa lagi, kita kerti lagi, nak kerti yang tak buat macam mana, dia buat tak ada ayam, tuan-tuan, terti cakap pandai, dia pun jadi bodoh. Tak bodoh pun mana masuk dalam pancong pergi buang ayam kata ayam tak ada. Dia keluar bini pada dalam ni. Oi, ambil ayam orang ni. Bini tu buat tak dengar apa-apa. Perajang pinjam dia ayam sekarang. Dia puncak macam ayam tak ada dalam pancong. Tuan-tuan jangan buat macam. Jadi Allah sebut dalam ayat ni. Dia kata, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا.
Aku jadi, aku turunkan kepada hamba semua ayat hujan daripada langit. Ayat itu berkah. Manusia kalau pandai buat empangan. Bila main musim hujan apa-apa semua tak ada masuk di sana. Jaga perparitan bagi elok. Kalau sekiranya ayam turun ekses berlebihan pun, dia punya laluan nak pergi balik ke laut dan sungai dan sebagainya, laluan itu mencukup. Jadi pihak yang buat parit, yang buat apa semua pun dah buat dah. Dia pergi buang air masuk dalam parit itu berada. Kesumbat parit. Tentang pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang bukan kata abang kampung-kampung ni. Pulau Pinang tu dalam island dekat dengan Komtar. Dekat dengan Komtar, rumah-rumah Cina apa banyak-banyak botol tu longkang punya besar. Sahabat saya dulu dia engineer DPS di sini. Dia beritahu, dia kata, satu hari Ustaz ikut kami yang operasi duduk cek di parit-parit ni. Peti air wadah dalam parit tu. Takat-takat botol yang menet, takat-takat apa mineral water yang botol tu lempang ni tu dah cakap macam ni. Peti air dia boleh turun ramai di dalam parit tu. Ada terkumbat dia main hujan dia jadi. Ni Kuala Lumpur lah ni. Ni tahun 2007 ni tahun berlawan Malaysia. Nak bagi orang main buat jambat buat handphone. Baguslah kalau kita ni semua cerdik. Bagus nak bagi keseletaan ni. Bagus kalau cerdik. Dengan buaya tadi pun bondong kait nanti dijual, ni lebih buat. Kacau lah tuan-tuan ni. Pening kepala. Kita duduk telefon, kawan ni jenis tak pakai handphone, dia jenis pakai telefon. Rumahnya duduk telefon tu tak dapat, duduk telefon tak ada angkat, telefon tak ada angkat. Dah tak nutupi cari dalam rumah. Dia kata duduk telefon apa, tak pakai wayar lah. Ni yang kata orang kita ni, rakyat macam kita ni. Wayar telefon tu, dia kait rumah, dia pergi duduk apa, lu nak ambil ukuran dalam tu nak pergi jual. Dia kata mahal lah ni. Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak lagi kerja ni nak bagi reti agama pun dipakai, nak bagi ada sini minded pun dipakai. Banyak kerja lagi nak kena buat ni. Kalau nak bagi reti agama ni pun satu badan Tuhan nak bagi. Kalau tak reti agama pun hang janganlah jadi jemuan, hang jadi manusia. Kalau hang tak reti agama pun hang jadi manusia. Hak tu pun tak boleh buat. Pergi buat pancung ekor pula. Berapa juta tapi tak tahu. Lebih dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini semua kita kata apa? Dan semua hasabah diri. Mungkin dalam kita dulu dengar berasa macam nak tergelak. Tengok-tengok di rumah kita ada orang jemaah ni. Boleh jadi tuan. Boleh jadi. Kau duk main ngaji, anak pergi ke mana? Kita ni duk main masjid, alhamdulillah dah tak apa dah kita ni. Mu nak ada rumah ni macam mana? Maghrib tadi semayang tak ada. Tapi kita marah ni anak orang tu angkat tayar motor lalu depan turun. Oh, angkat tayar. Hampir budak-budak rumah pun lari kiri kanan dia angkat tayar ni. Kita kata apa dia budak maki dia sekadang ni. Kita tengok anak kita tu dia angkat di taman lain. Dia tak angkat di taman ni, dia angkat di taman lain. Oh, kacau banyak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang Tuhan beritahu dalam Quran ini. Dia kata faham benda ni dia. Tuhan bagi apa pun dekat kita, nikmat Tuhan bagi, nikmat Tuhan bagi bumi elok, bagi langit dengan bulan bintang tu bertabung, nikmat tumbuh-tumbuhan boleh jadi makan makanan kita hari-hari, nikmat Allah bagi jadi dekat kita hujan turun mai, Allah sebut ma'an mubarakah, ayat yang membawa berkat. Ni semua ni nikmat yang kita kena syukur. Kalau kita syukur kepada Allah, tak jadi benda-benda keelok yang kita sebut tadi. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Maka kami tumbuh dengannya, yakni dengan air hujan itu akan segala kebun, segala dusun dan biji-bijian yang boleh dikenal. Tuhan kata kerana turun hujan ini menjadi sebab musabab, menjadi sebab kepada tumbuh pokok-pokok ada ni. Seperti mana padi, gandum, syair dan sebagainya. Jadi belakang tumbuh-tumbuhan ni bila ada air. Air ni dia sumber kehidupan manusia. Firman Allah wal nakhla basiqatin laha tal'un nadhir. Surah ni surah Qaf.
Di kalangan ulama tafsir ada yang menamakan surah ni dengan nama surah Al-Baqarah. Ini perkataannya. Wan nakhla basiqatin. Ada di kalangan ulama tafsir namakan surah Qaf ini dengan surah Basiqah. Dia ada dua nama. Apa maksud dia? Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadhi. Dan pohon kurma hal keadaannya tinggi-tinggi. Basiqat maksudnya tinggi. Allah bagi jadi pokok kurma tumbuh tinggi yang baginya pelepas yang bersusun-susun. Tuhan buat pokok kurma tu pokok serba guna. Dia macam mana pokok nyok, kita juga serba guna. Daun boleh buat apa-apa, lidi dia boleh buat apa-apa, nyok ni, nyok tu saja boleh buat macam-macam benda, batang dia boleh buat apa, umbut dia saja pun boleh duk makan, boleh berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setengah atas setengah tu bersusun macam tu. Rizqan lil ibad. Allah buat semua tu apa dia? Dia menjadi rezeki bagi segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan dengan hujan dari ini negeri yang mati. Negeri kalau tak ada hujan habis tuan. Allah hidupkan negeri-negeri yang nampak kering gontang mati ini dengan turunnya hujan. Tiada tumbuh-tumbuhan padanya sebab tidak ada hujan. Bila tak ada hujan ni habis mati habis. Tak boleh buat apa. Tentu cakap dia jauh lah. Singapura pun duk bergantung ayam daripada Malaysia. Itu Singapura bukan negeri padang panjang. Pun duk bergantung ayam daripada Malaysia. Nak abang kata apa? Penting ayam. Malaysia ada jual pada dia. Mahal jual minyak kat kita lagi daripada jual ayam kat Singapura. Nampak tak? Ayam tu kalau cok tak bagi dibuat terima ayam kat kelang kabut dia. Demikian yang dikatakan ayat yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Dia kata kadzalikal khuruj. Demikianlah hidup bumi yang mati itu. Seperti mana keluar orang mati hidup daripada kubur. Tuhan nak abang dulu. Negeri kering gontang ni aku buat main hujan ya. Pokok tumbuh balik. Demikianlah apa itu ni bila mati masuk kubur jadi tulang belulang dah habislah tak ada apa dah. Aku nak bagi hidup balik. Macam mana bumi mati aku boleh bagi hidup? Hamba yang mati aku nak bagi hidup. Senang bagi aku. Tuhan nak abang dulu. Tu yang dia puji cerita tu dia nak abang itu. Senang bagi Tuhan kalau dia nak buat benda ni. Maka demikianlah aku boleh hidupkan manusia daripada kubur. Kerana tiada beza antara hidup tumbuh-tumbuhan yang sudah jadi tanah dan juga di antara hidup manusia yang sudah reput jadi tanah. Seperti mana kelakuannya di dalam dunia. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wallahu a'lam. Kita baca insya-Allah bulan depan. Nah, lepas ni dia akan masuk cerita apa? Cerita setelah Tuhan beritahu benda-benda tadi semua, geng bantah ni daripada dulu sampai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat akan ada. Allah sebut balik cerita ni kepada umat Nabi Muhammad yang hidup zaman Nabi. Allah kata wa kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabul ras wa Thamud wa 'ad wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikah wa qaumut Tubba. Allah sebut ni orang bantah Allah sebut dalam Quran. Bukan Fir'aun saja, bukan Abu Lahab saja yang Allah sebut dalam Quran. Banyak lagi orang yang bantah ni Allah sebut dalam Quran. Di antaranya apa? Dia kata yang pertama kaum Nuh. Dan kalau dengar kata lah berapa kali dan cerita daripada kita budak-budak dulu macam mana Nabi Nuh berdakwah berapa lama berapa orang ikutnya. Maknanya hak ramai tak ikut. Ini kaum Nuh yang bantah, termasuk anak dengan bini dia. Dia sebut lagi, siapa dia lagi yang bantah? Wa ashabul ras. Ar-ras ini nama telaga zaman Nabi Syuaib dulu. Ashabul ras ini mereka ni akhirnya kemudian jadi orang yang kafir pada Tuhan, sembah berhala. Kita akan cerita insya-Allah bulan depan siapa mereka ni. Wa Thamud, golongan Thamud. Apa dia derhaka mereka ni sampai Tuhan memusnahkan mereka. Wa 'ad dan kaum 'ad. Siapa mereka ni? Apa benda yang mereka buat sehingga Allah marah mereka, Allah turunkan bencana dekat mereka dan Allah sebut mereka di dalam Quran. Wa Fir'aun yang disebut Allah. Wa Fir'aun wa ikhwanu Lut
dan juga saudara-saudara Lut. Apa hal dengan umat Nabi Lut ni? Wa ashabul aikah. Al-Aikah ni nama satu kampung, juga merupakan kampung Nabi Syuaib. Dia ada satu cerita pula di sana. Ashabul Aikah ni apa cerita yang ada, apa dia yang mereka ni buat sehingga kalau Allah marah mereka kena bencana, dan Allah sebut jahat mereka dalam Quran. Dan juga wa qaumut Tubbah, dan kaum Tubbah di negeri Yaman. Siapa mereka ni? Apa jahat mereka? InsyaAllah panjang umur, bulan depan kita tengok apa mereka ni buat dan apa balasan Tuhan dekat mereka, dan kita ambil akibat. Kita tak ubah macam tu. Kita tak mau buat macam tu. Sebab apa? Kalau Allah boleh turunkan bala bencana kepada mereka, Allah juga boleh turunkan bala bencana kepada kita semua kalau kita buat macam mana yang mereka buat. Wallahu a'lam. Dia ayat yang akan datang ni tuan-tuan, ayat yang menarik. Bukan menarik apa, dia akan main ayat yang selalu kita dengar orang duk baca. Contohnya dia kata ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kalimah yang terbit daripada mulut kita melainkan raqib dan atid akan tulis. Kita akan baca insya-Allah ayat tu, ayat yang akan datang. Apa dia pengajaran yang kita nak kena ambil. Lagi dia main ayat waja'at sakratul maut bil haqq. Tuhan kata dan telah main sakratul maut sebagai satu benda yang benar. Satu orang forward dekat saya dalam email baru ni, satu ulama negeri mana ni, orang hebat, pakai jubah daripada tepi putih, jambut nanti kan, tengah duduk kuliah di masjid. Lepas email main gambar video, dia tengah duduk kuliah di masjid, tengah duduk cakap, mikrofon terlucut, dia pegang, angkat lagi, duduk cakap lagi, kuliah. Lepas tu mata dia penuh dari dia tenggelam macam tu. Habis rumah. Sahabat yang forward benda tu, dia kata perhatikan dahi dia. Ya. Nak dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi, ceritakan tentang saat-saat sakratul maut. Kita dulu dengar orang kata sakratul maut, saya kata tahu apa maksud sakrat. Lihat, dia sebut sakratul maut. Kalau dulu dia buat video sakratul maut, dia kata sakratul kan, sakratul maut tu. Sakrat ni maksudnya mabuk. Dalam Quran yang cerita kata watarahum apa nama sukara wa ma hum bisukara, cerita tentang hari kiamat ni, kamu akan nampak manusia ni macam mabuk. Wa ma hum bisukara, Tuhan kata dia bukan mabuk, tapi kerana dahsyatnya hari kiamat tu, dia jadi cemprah, dia lari macam orang mabuk dia lari. Sakratul maut ni maksud dia apa? Saat-saat nyawa nak terlucut keluar tu, manusia ni dia jadi macam mabuk mati. Dia jadi orang bertalqin di telinga, la ilaha illallah. Allah izinkan tak dia dengar kata. Mudah-mudahan kalau kita orang baik, kita orang baik-baik yang selalu buat benda baik, tak buat benda yang tak baik, mudah-mudahan dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan nak ditolong nyawa tu, orang tu main terkien di telinga, Allah izin kita dengar, dan Allah izin kita sebut la ilaha illallah. Itu saja tujuan kita duduk ngaji ni. Bukan buat nak tak orang, bukan buat nak tunjuk kata kita kaki mengaji, bukan nak tunjuk kita ni alim teramat, bukan. Itu bukan matlamat kita. Matlamat kita apa dia? Mengaji ni nak tambah ilmu, nak perbersih kita punya silap, nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik, nak supaya bila kita nak mati tu, Allah ucap selamat dekat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi. Kita nak yang wahai jiwa yang tenang, baliklah menghadap Tuhan. Kita nak yang kita nak kita ni, Allah welcome kita, Allah sambut kita waktu kita nak balik. InsyaAllah bulan depan dia main cerita sakratul maut.
Mudah-mudahan benda-benda ni bila kita baca, mudah-mudahan hati kita yang gerai, hati kita yang mudah lalai, mudah-mudahan kuat. Yang tu kita nak, mudah-mudahan kuat. Terus kata tuan-tuan, cuti lama tak mengaji, saya tak mengajar dia jadi kacau. Dia jadi kacau. Sebab kita Quran dengan hadis, dengan peringatan ni dia kena selalu. Bila kita stop benda tu, kacau semua. Kita beri kesan benda tu. Kalau satu time dulu, kok mana pun satu hari kita ada baca Quran. Tapi buatkan kerana lama kita off Quran dulu. Jadi itu kata. Kalau satu time dulu kita macam mana pun hadis semayang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, adalah kita duduk ucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim di rumah, bila semayang di rumah Astagfirullahaladzim. Ada juga baca ayat kursi, ada juga subhanallah 33 kali. Buat ringkas-ringkas pun hati kita tak lepas. Cara-cara ringkas pun hati kita tak lepas. Tapi bila lama kita tak dengar peringatan, dia jadi nak subhanallah 33 tu pun bahasa macam apa kali datang lagi dapat. Dia jadi kabut. Kita di rumah itu, di rumah tolak asuk dulu. Subhanallah, datang lagi buat. Itu semua belajar. Itulah sebab pentingnya benda-benda peringatan ni penting. Benda apa dia charge balik kitab yang baca ini. Dia charge balik. Dan itulah sebabnya bila kita tengok kawan-kawan tuan-tuan, kawan-kawan kita dulu yang satu masa dulu masya-Allah duduk saf depan dalam hal-hal agama ni hilang kot. Bukan duduk saf belakang pun tak apa, jadi dia hilang kot. Tu dia ramai apa tu? Dia ramai untuk mereka dia jadi tawak terus lah. Dia jadi tawak lah. Nak kata dia dah mencapai tahap wali tonggo kan? Atau dia jadi wali tanggul kan? Apa wallahu a'lam. Tapi ketiadaan dia di dalam majlis ilmu ni kita cukup tak sonok. Kita cukup tak sonok. Pasal apa? Pasal manusia kalau tak ada peringatan habis dia. Tak usah kalau kita ni orang macam mana tak ada peringatan habis. Maka perlu peringatan ini selalu diulang. Supaya apa? Nak terlupa peringat balik. Allah pelihara kita. Sebab apa tuan-tuan? Ni yang kata wajah sakratul maut bil haq. Cerita kata sakratul maut ni tak tahu dia nak main gitu. Sahabat baru ni pengetua sebuah sekolah di Kedah tengah mesyuarat nak buka sekolah. Tak nak buka sekolah, pengetua panggil diri cikgu semua main mesyuarat. Dia beritahu lah jadual waktu apa, siapa guru kelas, siapa jadi guru apa semua. Habis umur. Terkejut. Cikgu-cikgu ni habis. Benda tu, bila orang beritahu kat kita, dandan kita kena ingat apa? Kalau aku ditakdirkan Allah, dia mati macam tu. Ditakdirkan Allah, dia hati kita macam tu. Sudah bersediakah kita untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini takut, ini cerita takut. Pasal apa? Mati ini bukan tutup buku. Mati ini buka buku baru. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur tu adalah rumah yang pertama bagi alam akhirat. Dan mati ni kita masuk rumah baru, rumah cerita baru nak main. Kubur yang kita tengok buat akhir nampak sunyi, tenang, tercerah, batu nisan putih ni, kita duduk nampak macam tu. Di dalamnya ada yang sedang kena bencana. Di dalamnya ada yang tengah kena patut sudah ul-aqrab. Di dalamnya ada yang tengah kena himpit bumi. Di dalamnya ada yang kena soal tak habis-habis. Macam-macam cerita duduk dalamnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kita seperti tenang begitu. Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang berdoa dari mayat-mayat tu yang cerita dia. Tak mau cerita dia mati kita kena fitnah, tak mau cerita dia pergi kena apa, tak mau. Minta semua dia buat elok, kita buat elok, semua elok.
Dan nak macam tu. Mudah-mudahan tuan-tuan peringat saya peringat tuan-tuan, ingat memperingati ini membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak salah. Tertangguhnya atas kafarat dan surah Islam. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.